Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Murid-murid sihat. Cikgu harap semua murid sihat sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan sambung dengan aktiviti PDPR kita Bahasa Melayu. Buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 50. Okey, buka. Baik. Dekat sini dia suruh kita isi tempat kosong dengan perumpamaan yang sesuai. Baik, dia suruh kita isi teks yang dekat bawah ni menggunakan perumpamaan yang dah diberikan dekat atas sini. Perumpamaannya ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik, sebelum kita ataupun sebelum cikgu menyuruh kamu untuk buat, mari kita sama-sama lihat apa maksud perumpamaan yang diberikan ni. Okey, kita pergi ke perumpamaan nombor 1. Yang pertama, seperti cacing kepanasan. Ikut cikgu. Seperti cacing kepanasan. Baik, maksud seperti cacing kepanasan ialah gelisah. Okey, gelisah ataupun berasa takut. Tulis, ambil pensil, kemudian tulis maksud perumpamaannya dekat atas ni. Ikut cikgu ni. Baik, perumpamaan yang kedua, seperti mencurah garam ke laut. Okey, ikut cikgu. Seperti mencurah garam ke laut. Okey, maksud perumpamaan ni ialah membuat kerja sia-sia. Okey, ambil pensil, tulis dekat sini. Dekat atas dia, membuat kerja sia-sia. Tulis. Kemudian perumpamaan yang ketiga, bagai isi dengan kuku. Ikut cikgu. Bagai isi dengan kuku. Okey, maksud dia ialah sahabat rapat. Sahabat rapat ataupun sahabat karib. Okey, tulis maksud dia dekat atas sini. Baiklah, perumpamaan yang keempat, seperti menarik rambut dalam tepung. Ikut cikgu. Seperti menarik rambut dalam tepung. Baik, maksud perumpamaannya ialah membuat kerja berhati-hati. Okey, membuat kerja berhati-hati. Baiklah, akhir sekali perumpamaan yang kelima, bagai layang-layang terputus talinya. Ikut cikgu. Bagai layang-layang terputus talinya. Baik, maksud perumpamaan ni ialah hilang ataupun tiada harapan. Kita tulis. Baiklah, selesai tulis maksud-maksud perumpamaan dekat atas ni. Sekarang cikgu nak
kamu pause dahulu video ni dan buat semua ni dulu dekat bahagian bawah ni. Teks yang ada dekat bawah ni, isi tempat kosong yang ada ni 1, 2, 3, 4 dan 5 menggunakan perumpamaan yang ada ni. 1, 2, 3, 4 dan 5. Bukan tulis maksud dia, tulis perumpamaan dia. Ini maksud dia, tulis yang ini. Yang ni semua ni, yang dekat dalam kotak ni, dekat bahagian ruangan kosong bawah dia ni. Pause dahulu dan buat. Lepas ni kita akan semak jawapan sama-sama. Baiklah, selesai buat. Okay, sekarang mari kita semak sama-sama jawapan dia. Baik, cikgu akan baca, murid-murid lain semak. Okay, cikgu akan mula. Encik Ismail termenung sendirian. Beliau memikirkan perihal bekalan elektrik rumahnya yang kadangkala terputus. Beliau tidak mahu hanya berserah kepada nasib. Apa dia? Apa jawapan nombor 1? Beliau tidak mahu hanya berserah kepada nasib. Apa dia jawapan dia? Ya. Okey, jawapan dia ialah ini. Bagai layang-layang terputus talinya. Okey, ambil pensil, tulis. Bagai layang-layang terputus talinya. Okey, itu ialah jawapan nombor 1. Okey, kalau kamu tak sempat tulis, pause dahulu dan tulis jawapan dia. Ataupun siapa yang jawapannya salah tu, kamu boleh padam dan tulis jawapan yang betul. Okey, sekarang cikgu akan sambung. Perenggan nombor 2. Beliau pernah mencuba untuk membaikinya, namun tidak pernah berjaya. Beliau sedar pengetahuannya cetek dalam bidang elektrik. Beliau tidak mahu melakukan perbuatan yang sia-sia lagi. Okey, apa dia? Nampak? Dia cakap beliau tidak mahu melakukan perbuatan yang sia-sia. Okey, dekat atas sini mana yang menunjukkan seperti membuat kerja sia-sia? Mana? Ini. Apa jawapan dia? Seperti mencurah garam ke laut. Okey, ini ialah nombor 2. Tulis. Mencurah garam ke laut. Ini ialah nombor 2. Tadi jawapannya yang tadi mana? Ni. Itu nombor 1. Baiklah, sekarang kita tengok perenggan nombor 3. Cikgu akan baca. Tiba-tiba beliau teringat akan sahabat karibnya, Encik Abdul Razak. Persahabatan mereka sangat erat sejak kecil lagi. Apa dia? Jawapan nombor 3. Baik, dekat sini dia bercakap tentang persahabatan. Okey. Jadi dekat atas ni mana perumpamaan yang menunjukkan persahabatan? Mana? Ini dah. Ini pun dah. Sekarang ada 3. 1, 2, 3. Okey, mana? Ya. Ini. Apa dia? Baca. Bagai isi
dengan kuku. Okey, tulis kat sini. Tulis ini nombor 3 sini. Yang ini. Tulis. Okey. Dah siap tulis, cikgu akan sambung. Kawannya itu seorang juru elektrik. Encik Ismail meminta Encik Abdul Razak membaiki pendawaian elektrik di rumahnya. Encik Abdul Razak melakukan tugasnya dengan telitinya dan berhati-hati. Apa jawapan nombor 4? Okey, dia bercakap tentang melakukan tugas dengan teliti dan berhati-hati. Okey, dekat atas sini mana perumpamaan yang menunjukkan membuat kerja berhati-hati? Tinggal dua. Yang ni dengan yang ini. Mana? Okey, yang ini. Apa dia? Baca. Seperti menarik rambut dalam tepung. Okey, tulis ini nombor 4. Tulis dekat sini. Tulis. Baik, seterusnya cikgu akan sambung. Setelah selesai, Encik Ismail mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu. Kini beliau tenang dan tidak lagi gelisah. Nampak? Apa jawapan nombor 5? Dia bercakap tentang tenang dan tidak lagi gelisah. Nampak? Perkataan gelisah. Jadi apa jawapan dia? Baca. Seperti cacing kepanasan. Okey, ini ialah jawapan yang terakhir. Tulis nombor 5 dekat sini. Okey, siapa yang betul semua tu? Tahniah. Yang ada kesalahan, kamu boleh buat pembetulan seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okey, buat sekarang. Baiklah, selesai muka surat 50. Sekarang kita beralih ke muka surat 51. Okey, buka muka surat sebelah, muka surat 51. Lihat sini, dia suruh kita isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. Dia suruh kita isi tempat kosong ni yang ada ni, yang ada kosong ni semua ni menggunakan kata tanya dekat atas ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Baik, sebelum cikgu menyuruh kamu buat, mari kita sama-sama bunyikan kata tanya dekat atas sini. Ikut cikgu. Okey, yang pertama. Mana? Mana? Nombor 2. Siapa? Siapa? Nombor 3. Bagaimana? Bagaimana? Nombor 4. Bila? Bila? Nombor 5. Mengapa? Mengapa? Seterusnya, berapa? Berapa? Dan akhir sekali, apa? Apa? Baiklah, sekarang cikgu nak kamu baca sama-sama. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. Nombor 2. Sekali lagi. Nombor 3. Sekali lagi. Nombor 4. Sekali lagi. Nombor 5.
sekali. Nombor 6. Lagi sekali. Dan yang terakhir. Lagi sekali. Okey, bagus. Baik, sekarang kamu dah tahu, dah bunyikan kata tanya yang ada dekat atas ni. Sekarang cikgu nak kamu pause dahulu video ni dan buat dahulu yang ada dekat bawah ni. Semua sekali ni menggunakan kata tanya yang ada dekat atas ni. Pause dan buat dahulu. Dah buat, nanti tekan play dan kita akan bincang sama-sama jawapannya. Baca betul-betul ni, semua sekali ni. Okey, pause dan buat dahulu. Murid-murid dah buat. Sekarang mari kita bincang sama-sama jawapannya. Okey, kita tengok dialog nombor 1 ni. Cikgu akan baca, yang lain semak. Wah, cantiknya katil baru di bilik kita. Kosongkah ayah membelinya? Apa kata tanya nombor 1? Okey, kita nak tahu apa dia, kita kena tengok dekat bahagian bawah dia. Tengok. Dia cakap ayah membelinya semasa kita di sekolah pada pagi tadi. Okey, dia nak cakap ayahnya membeli sofa tu, silap, membeli katil baru tu semasa mereka dekat sekolah. Ni perkataan semasa. Jadi kalau semasa dekat sini, apa kata tanya yang sesuai dekat atas sini? Apa dia? Apa dia? Masa, semasa. Okay, jawapan nombor 1 ialah bila. Jawapan nombor 1 ialah bila. Okay, tulis yang salah, yang betul tu. Okey, bagus. Okay. Bilakah ayah membelinya? Okey, cikgu akan sambung. Ayah membelinya semasa kita di sekolah pada pagi tadi. Kosongkah jumlah orang yang boleh tidur di atas katil ini? Apa jawapan nombor 2? Okey. Sama juga untuk cari kata tanya dekat sini, kita mesti tengok ayat yang seterusnya. Irfan cakap 2 orang sahaja. Seorang di bahagian atas dan seorang di bahagian bawah. Nampak? Jadi kalau Irfan cakap tentang 2 orang yang boleh tidur dekat katil tu, jadi apa kata tanya Imran? Apa kata tanya yang dicakap oleh Imran? Apa dia? Kosongkah jumlah orang yang boleh tidur di atas katil ini? Apa dia? Apa jawapan nombor 2? Okey, jawapan nombor 2 ialah berapa. Bagus. Tulis berapa. Berapakah jumlah orang yang boleh tidur di atas katil ini? Okey, cikgu akan sambung. Irfan hendak tidur di bahagian apa? Okey, kita tengok ayat yang seterusnya dulu. Saya mahu tidur di bahagian atas. Okey, Imran cakap dia nak tidur dekat bahagian atas. Jadi apa kata tanya Irfan dekat sini? Irfan hendak tidur di bahagian apa dia? Di bahagian jawapan nombor 3 ialah bahagian mana? Okey, jawapan nombor 3 ialah mana? Okey, cikgu sambung. Saya mahu tidur di bahagian atas. Kosongkah
yang akan tidur di bahagian bawah. Okey, Imran cakap yang tidur dekat bahagian bawah ni macam mana? Irfan jawab, abang yang akan tidur di bahagian bawah. Abang. Jadi, apa kata tanya nombor 4 sini? Kalau dia cakap tentang abang, apa dia? Tinggal lagi 4. 1, 2, 3, 4. Jawapan nombor 4 ialah bagus. Siapa? Okey. Jawapan nombor 4 ialah siapa? Okey, setakat ni nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Siapa yang betul semua? Angkat tangan. Okey, bagus. Ada yang betul semua setakat ni. Yang ada salah tu tak apa. Buat pembetulan. Okey, seterusnya cikgu akan sambung. Kosongkah saya perlu berhati-hati, abang? Apa dia? Jawapan nombor 5. Tengok Irfan cakap, Imran perlu berhati-hati semasa naik ke bahagian atas. Dia cakap Imran kena berhati-hati semasa naik di bahagian atas. Kemudian Irfan cakap sekiranya cuai akan membahayakan keselamatan Imran. Okey, kalau begitu apa kata tanya yang sesuai dekat sini? Tinggal 3. Mengapa? Bagaimana? Apa? Jawapannya ialah apa dia? Jawapannya ialah mengapa. Mengapa? Mengapakah saya perlu berhati-hati? Okey, seterusnya tengok. Kosongkah bahayanya, abang? Okey, apa dia? Dia nak cakap, tengok sini. Imran boleh terjatuh kerana tangga ini tegak dan kecil. Dia nak cakap bahayanya ialah tangga ni tegak dan kecil, boleh terjatuh. Jadi apa kata tanya yang sesuai? Dia nak cakap tentang bahayanya. Apa dia? Jawapannya ialah apa? Apakah bahayanya, abang? Okey, jadi yang terakhir ini ialah jawapannya ialah apa dia? Bagaimana? Bagaimana? Okey. Ini ialah jawapan untuk aktiviti muka surat 51. Baik, siapa yang betul semua? Angkat tangan. Okey, bagus. Siapa yang salah satu? Satu je kesalahan. Okey, ada beberapa orang, cikgu nampak. Okey, bagus. Okey, yang betul semua, tahniah. Yang ada kesalahan, buat pembetulan. Okey. Baiklah, sekarang mari kita lihat muka surat 52. Okey, buka muka surat 52. Kita tengok soalan dia suruh kita bina soalan dengan kata tanya yang betul. Okey, dia suruh kita bina soalan menggunakan kata tanya yang betul. Nampak? Dia kosongkan bahagian soalan ni, dia dah bagi jawapan dekat bawah sini. Okey, tugas kita ialah membina soalan. Baik, cikgu akan berikan 2 contoh ni sahaja. Kemudian yang lain kamu perlu buat sendiri. Boleh? Baiklah. Sekarang kita tengok nombor 1. Kita lihat sini. Jawapan dia ialah Irmi kerap memetik suis soket. Irmi kerap
memetik suis soket. Jadi kalau dia cakap Irmi ni kerap memetik suis soket, apa soalan yang sesuai dekat atas sini kita boleh tulis? Apa dia? Okey. Ikut cikgu. Sambil tulis, sambil bunyikan ya. Irmi kerap. Okey. Dia ikut sini. Irmi kerap. Kemudian kita ambil depan ni. Memetik apa? Nampak? Soalan dia ialah Irmi kerap memetik apa? Jawapan dia Irmi kerap memetik suis soket. Nampak? Okey, tulis nombor 1. Baik, kita lihat nombor 2 pula. Baca jawapan dia. Ayah dan ibu mereka. Semula, ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Irmi. Nampak? Dia cakap ayah dan ibunya risau kalau berlaku renjatan elektrik kepada Irmi. Jadi apa kata tanya yang sesuai dekat atas sini? Kalau dia nak cakap ayah dan ibunya risau sebab kalau berlaku renjatan elektrik dekat Irmi. Okey, dekat sini kita boleh tulis ikut cikgu. Mengapakah ayah dan ibu mereka berasa risau? Nampak? Mengapakah ayah dan ibu mereka berasa risau? Ayah dan ibu mereka berasa risau sekiranya berlaku renjatan elektrik kepada Irmi. Okey. Tulis kata tanya nombor 2. Okey, sekarang cikgu dah bagi contoh nombor 1 dan nombor 2. Sekarang cikgu nak cuba buat nombor 3 dan nombor 4. Ini sebagai kerja rumah kamu. Boleh? Okey, kalau boleh, demikian saja aktiviti kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.